Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita mula dengan lecture kita yang pertama. Yang previously ni ialah kita punya introduction. So today we will begin with our first lecture, which is function and graph. Okey. Sebelum tu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semoga kita punya ilmu ni bermanfaat dan kita boleh sampaikan dan ajarkan dekat kawan-kawan kita dan kita sama-sama berjaya. Amin. Okey, so now we begin with our lecture. Okay. Okay, this is lecture 1, which is function and graph. Okay. 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 Sekejap ya, saya share semula. Okay, for function and graph. Okay. Previously dekat sekolah kita dah belajar kan function. Okay, so sekarang kita nak belajar yang sama dan kita tambah sikit je. Okay, so sekarang kan sebenarnya function ni ialah satu fungsi matematik yang memang dekat dengan kita. Kalau kita belajar function mesti ada macam graph dalam tu kan. Okay, actually from bila kita lahir pun sendiri kita dah nampak kalau mak kita dia ada macam buku merah untuk baby tu kan. Nah, sebenarnya dekat buku merah tu dia akan catatkan okey dia lahir berat dia berapa. Okey, lepas tu nanti 2 minggu kemudian dia akan datang check up berat dia berapa. So the nurse at the pusat kesihatan will be plot. Okey, lepas tu dia plotkan, lepas tu kita nampak kalau dia nak detect okay, kalau macam pembesaran baby ni ada masalah dia detect from the graph. Okay, kalau macam yang ni tak normal sebab kalau dia macam mula-mula dia naik, graf dia cantik, tiba-tiba dia turun. Okay, lepas tu dia kena identify whether this baby ada masalah berkenaan dengan pemakanan dia ke. Okay, itu contoh mudah lah. Macam mana kita nak tahu apa fungsi ni dengan kehidupan kita. Selain daripada tu, kalau macam sekarang ni, lagi kita nampak memang berkait lah hari-hari kita dengar report. Okey, hari ni kes naik ke turun untuk COVID. Okey, lepas tu nanti kalau dia tu diorang akan jangka nanti peak lagi 2 minggu mungkin akan peak. Maksudnya mungkin akan kesnya akan meningkat kerana keputusan yang swab semua ni akan keluar. Macam tu lah. Lepas tu dia boleh aim for berapa lama yang graf ni akan turun. Okay, that's all about function. Okay, that's the motivation. Okay, this is the previously I saw this in the internet, which is okay, yang ni pun sama. Okay, kalau kita buat ni ialah fungsi sin, ini fungsi cos, tangent, cotangent. Okay, yang ni pula ialah fungsi untuk modulus x. Okay, x square dan x square plus y square is around, which is a circle kan, maksudnya satu bulatan. Okay, bentuk-bentuk. Dan kalau macam graf pun kalau kita plot-plotkan kita boleh tahu okey ni ialah graf garis lurus, ini ialah graf kuadratik, betul tak? Okay, so now this is the subtopic for today's lecture, which is relation and function, representation of function, new function from all function, inverse of function, exponential function, logarithmic function, log x. Okay, so today we'll cover until 4 only, insyaAllah. Okay. So, relation and function dan representation of function. Okay, in a function, contoh tadi macam saya cakap yang baby tu kan, relation. Okay, what is the relation yang involve dekat berat baby tu? Maksudnya, relation dia ialah umur baby dengan berat. Maksudnya kita tahu berat dia tu melawan dia punya okay, umur tetap kan, lepas tu berat yang akan berubah. So berat tu akan duduk dekat Y, paksi Y,
umur akan duduk kat paksi X. X ni yang tak berubah. Dia cantik je skala dia. Okey, lepas 2 minggu, 4 minggu dia akan sama kan? Betul tak? Okey, macam tu juga COVID. Kalau COVID kita nampak dia punya graf yang dekat bawah ialah tarikh. Sebab tarikh ni dia tak akan berubah. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Yang berubah ialah case. Whether it is will increase or decrease. Okey, it will plot, itu akan represent dekat paksi Y. Okey. So this the comics, the comic here. I wish I was Y. I wish I was X. Okay, yang ni represent kita lah. Kita sentiasa tak macam kita rasa sentiasa tak puas hati kan. Kadang-kadang bila kita fikir dari segi baiknya, bagus sebab kita sentiasa akan tingkatkan diri kita. Kita jangan ada rasa okay kalaulah aku Y, tak maksudnya boleh, tapi kita kena sentiasa berubah untuk jadi yang baik lah daripada Y tu. Okay, inilah sikit-sikit tazkirah lah tiba-tiba kan. Okay, so now relation and function. Definition of function is a relation in which map every element in domain to an image in the range. A function is one-to-one relation and many-to-one relation. Okay. So previously we learned about relation. What is relation? Actually in relation, how many relation are there? Previously we learned. Kita tahu relation ada one to one, many to one to many, and another one is many to many. But when it's come to function here, function is only fungsi yang kat sini. Kalau dekat yang saya tulis ni, okay, fungsi yang saya tulis ni function ialah one to one and many to one only, which is one to one and many to one. Okay. So sekarang ni contohnya one to one ialah ni. One to one maksudnya dari satu elemen A kepada satu elemen B. One to one. One to one. Okay, dan many to one ialah daripada contohnya macam there is okay, from 3 and 6 it will be plot to 3. Okay, from many element here to one element in B. That's what we call many to one. But is there only dekat sini kita nampak kan there is only satu ni je, maksudnya ialah okay, walaupun kat sini ada 5 to 8 dia one to one, but there is many to one in this relation. We as a conclusion it is many to one. Okay, faham ya? Okay, next. Okay, yang ni ialah representation of function. Kita boleh tulis dalam bentuk macam ni dan juga dalam bentuk yang ni lah bentuk relation ni. Mesti kita boleh tulis dalam bentuk relation ni. Tetapi kalau macam umur baby tadi tu tak sesuai lah kita tulis macam ni. Sebabnya nanti kan sampai dia umur berapa tahun nanti banyak pula kita punya elemen of satu set A dengan set B ni. Jadi kita tak nampak dia punya perubahan kan, betul tak? Okay, so sekarang representation of function. We can represent it as verbally. Verbally maksudnya kita cakap human population of the world of time. Maksudnya sekarang perubahan populasi manusia terhadap masa. Okay, kita boleh cakap. Dan kalau kita tengok verbally, every day we will hear verbally representation of function from DG Hisham, right? Okay, he will announce today COVID case. Okay, so tomorrow you will announce also. That's the verbally, the description in a word kita cakap. Okay, another representation of function is numerically, which is we plot it, kita taburkan dia dekat dalam table. Okay, contohnya population just now. Okay, pada tahun 1900 sebanyak ini. Okay, dan dia meningkat sehinggalah tahun 2000. Okay, kita boleh tulis dia dalam bentuk table juga.
Contoh kalau macam markah kamu pun okey, A berapa orang, B berapa orang, C berapa orang, itu pun kita boleh tabelkan dia juga kan. Okay, and next is kita boleh represent it from the graph. Okay, just now yang population tu kita tabelkan dia dalam bentuk graph macam ni. Okay. Macam COVID case pun kita taburkan, okey, daripada semalam meningkat, okey, lepas tu dia berhenti sekejap, lepas tu dia flat, okey, kenapa dia flat, okey, nanti adalah sebabnya, okey, lepas tu dia meningkat balik, okey. So sekarang kalau macam case ni berlaku lagi, contohnya lagi beberapa tahun, bila kita dah ada graf ni, kita boleh tengok dia punya trend, okey, berapa lama dia ambil masa untuk heal, maksudnya untuk semua akan sembuh. Maksudnya dia ambil masa berapa kurun ke apa ke, kita akan belajar balik, maksudnya bila ada virus baru ke contohlah yang akan sama dengan COVID ni. Okay, that's the idea. Okay. Algebraically, ini kalau kita nak represent dia dalam bentuk equation lah. Kalau kita dalam bentuk graph, kita boleh, kalau macam contohnya graph kita tu macam ni. Kita nampak dia meningkat, dia naik. Kita tahu dia ialah graph linear kan, iaitu Y sama juga dengan X. Ataupun kalau graph tu contoh kita nampak dia macam ni. Okay, kita nampak dia macam more to quadratic, X kuasa 2. Okay, macam tu lah kita boleh represent it in a algebraically term. Okay, so sekarang algebraically way. Okay, so sekarang kalau ada dengar tak macam big data ke kan, kalau tu pun something on, kalau analitik ke yang hari tu ada siapa nak jadi data scientist tu kan, dia pun akan tengok benda macam ni lah. Contohnya kalau macam kalau kereta kan, kalau kereta selalunya dia punya kalau kita buat rekaan baru, contoh dia akan dia punya contohnya dia punya servis tu ada orang komplain, okay, dia akan terus meningkat, lepas tu tiba ada satu masa dia akan rata je. Kenapa? Sebab dia dah overcome, okay, all the comment, all the complain kat sini dia dah overcome. So sekarang okay, kita boleh kata yang production untuk kereta jenis yang ni dia dah kukuh lah macam tu, dah tak ada komplain, dan dia dah tahu kalau komplain macam ni how to overcome that. Okay, itu perlu untuk kalau macam kereta lah macam tu. Okay, kita kena sesuaikan lah dengan kita punya domain. Okay, so sekarang for example one, let A be 1, 2, 3, 4 and B is set of integer. Okay, soalan macam ni. So sekarang kita dah tak ada masalah. Bila kita ada soalan macam ni, set of integer. In our mind, we already know what is integer. It might be negative number and it might be positive number and zero also. But it cannot be perpuluhan, right? So now how can we illustrate the function fx? So it become x plus 3. Okay. So sekarang how can we represent? Just now kita dah belajar kan, kita boleh represent dalam bentuk graph. Kita tak boleh cakap saya represent in term of word. Tak boleh lah, sebabnya kita nak yang bertulis kan kat sini. So kalau kamu cakap kita tak nampak kan. Okay, so the option here whether we want to plot it in relation table tu yang bulat-bulat tu, ataupun kita boleh represent it in a table. Okay, so sebab dia turut illustrate. Okay, so now the answer will be, okay, so kita boleh illustrate lah A. Ini one of option which is A. Kita boleh tulis je ialah 1, 2, 3, 4 kan? Okay, this is A. A into B. Okay, our B will be, if A is 1, X ni 1, plus 3 it become what? 4, right? Okay, so now when it is 2, plus 3 is become 5. Okay, 3 plus 3 is become 6. 4 plus 3 is become 7. Okay, so this is the set of B. Okay, so now we can illustrate it by, okay, 1 become 4,
this is dia punya ingat dulu kalau yang ni ialah elemen dia, yang ni ialah image ke apa, kodomain. Okay, this is the domain dia 1, 2, 3, 4 dan it become 4 become 7. Okay, so how can we illustrate it? Okay, another way is by using table. Okay, kalau table macam mana? Kalau table, this is our x and the answer yang bawah ni will be our fx. Okay. So samalah. Kita boleh tulis table ni. Table ni ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kat bawah ni dia jadi berapa? Okay, samalah kita boleh plot tu. Another way is by using graph. Ingat graph kalau kat paksi X tu yang something yang tak berubah. Kalau yang ini, yang paksi ni akan jadi F X je. Okay, so yang bawah ni ialah yang bukan X tu bukan tak berubah, dia macam berubah secara dia ada skala dia yang sama. 1, lepas tu kepada 2, kepada 3, lepas tu 4. So kita boleh plotkan. Bila 1 dia ialah 4. Okey, anggapkan yang kat sini 4. Bila 2 ialah 5. Okey, dan seterusnya. Okey, dah terpadam, sorry faham Okay, so now for example 2, draw the graph of function fx become x square, x element of R. Okay, that's another term. X element of R. We know that our x is real number. So it can be any number. But here where R is the set of real number. Okay, dia dah cakap dah set of real number. Okay, so we want to draw the graph for this x square. Okay, it's depend on you sebab dia dah kata dia ialah real number. Kita nak mula dengan berapa? Okay, ikut contoh ni, orang ni dia mula daripada negatif 3 kepada 3. Lepas tu dia buat jarak dia sebanyak 1, 1, 1. Kalau ada orang dia buat daripada negatif 100, lepas tu negatif 90, negatif 80, seterusnya 0, 10, 20 sehinggalah 100, dia pun betul juga. Dan ada juga orang dia buat dia tak ambil negatif number, dia ambil daripada 0, 1, 2, 3 sehingga berapa-berapa. Itu pun betul sebab as long as is in the real number line. Okay, faham So now how can we draw the graph? Okay, the basic for draw the graph is to make a table. Always make a table. Okay, bila ada soalan graph, kalau orang tak jawab, dia rugi. Sebab graph ni kita just input, lepas tu kita dapat when it is negative 3 square, it become 9. Bukan negative 9 sebab kuasa 2 akan negatif, darab negatif akan jadi positif. Okay, so now negative 4 square it become 4, negative 2 square is become 4, negative 1 become 1. Okay, from here bila kita dah ada table ni, it's clear that we can draw a graph, right? Okay, so now this is the graph look like. Maksudnya tadi bila dia 2 bila x 2 dia akan jadi 4, betul tak? Bila x 3 dia akan jadi kuasa 2, x 3 dia akan jadi 9. Okay, so sekarang okay 9, lepas tadi 4, betul tak? Okay, bila dia kosong dia ialah kosong, bila negatif 2 dia ialah 4, macam tu. So kita boleh plotkan, so dia jadi graph. So senangkan kalau kita dapat soalan graph terus dapat jawapan. Okay, so nombor kalau ada soalan graph tak jawab, sila jawab. Okay, so type of function and dia graph. Okay, yang ni dia perkenalkan setiap fungsi tu dia ada bentuk-bentuk grafnya. Contoh, this is the linear function. Okay, apa tu graf linear? Graf linear ialah graf garis lurus. Sama ada dalam bentuk macam ni, x element of R. Maksudnya paksi x je semua real number, kan, betul tak? Okay, so ini ialah satu contoh persamaan dia, ataupun kita boleh ada y sama juga dengan x campur 5. Bila kita ada macam ni, x campur 5, macam mana kita punya graf? Graf kita ia akan jadi
X campur 5. Okey. Jadi sekarang kita punya bila X kosong Y sama juga dengan 5. Okey, so sekarang dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi X kosong Y sama juga dengan 5. Y kosong X sama juga dengan negatif 5. So dia akan jadi macam ni. Dia akan naik ke atas sebanyak 5. So graf dia agakkan lurus, dia naik ke atas. Boleh nampak tak? Ke ada orang dia tak nampak idea ni. Maksudnya bila X campur 5 dia gerak 5 ke atas. Kenapa? Okey, okey. Yang tadi tu sebab saya nak tahu kalau kita tahu dia garis lurus, bila kita tahu X kosong, bila X masukkan dia kosong, Y sama dengan berapa? Y sama juga dengan 5. So, bila Y kosong, X sama dengan berapa? X sama juga dengan negatif 5. Okey, kalau dia ialah graf linear, kita dapat dua titik ni je. Kita dapat contohnya yang ni kan kita plotkan. Okey, kita plotkan. Dia ialah satu titik yang dekat sini dan lagi satu titik yang dekat sini. Okey, so jadi bila dia dua titik ni, kita plotkan je dia jadi garis lurus. Ataupun ada orang dia langsung dia macam mana ni, saya tak faham, saya tak boleh nak tulis. Okey, bila kita dapat soalan macam ni, dia dah blur, dia dah blank. Macam mana nak lukis graf? Okey, tapi kita back to the basic of function and graph. Bila kita ada fungsi macam ni, kita boleh lukis table. Tadi just now ialah Y sama juga dengan X campur 5 kan? Okay, so kita boleh tulis X campur 5. Okay, so sekarang kita nak tahu dia punya bentuk graf macam mana. Kalau kita memang, kadang-kadang kita ada masa yang kita blank kan, masa exam ke apa ke kan. Jadi the basic idea you have to draw a table first. Okay, table. Okay, so sekarang X ni boleh jadi negatif 1. Ini terpulang sebab asalkan dia real number. Okay, tapi tak payahlah tulis negatif 1, negatif 0.009 sebab benda tu linear kan. Okay, kalau kita dah ada negatif 1, kita ada kosong. Lepas tu kita ada 1. Lepas tu kita ada 2. Okay, lepas tu cari negatif 1 tambah 5 akan jadi berapa? 4 kan? Betul tak? Lepas tu 0 tambah 5 akan jadi 5. 1 akan jadi 6. 2 akan jadi 7. Lepas tu cubalah plotkan. Kalau kita ada bentuk macam ni, maksudnya bila dia negatif 1, dia ialah, kalau kita try plotkan guna graf yang ini, bila dia negatif 1, dia ialah 4 dekat sini. Bila dia kosong, dia ialah 5 dekat sini. Bila dia ialah 1, dia ialah 6. Nampak tak graf dia? Bila dia 2, dia ialah 7 kat atas ni. Jadi kita boleh gariskan lah. Dan ini ialah graf, anggapkan dia lurus. Ini adalah graf untuk Y sama juga dengan X campur 5. So tak ada masalah. Kalau kita tak tahu, kalau kita ada satu equation, kita tak tahu dia linear ke, kuadratik ke, apa ke, is okay. But if you want to know, first please draw a table. This is the fundamental thing you have to know. How to know the bentuk graf dia. Okay, mula-mula lukis table dulu, lepas tu plotkan. Lepas plotkan, okay, oh dia ni graf garis lurus. So kita tahu this is the linear function. Okay, so next is type of polynomial. Okay, polynomial. Yang ni previously masa sekolah kita dah belajarkan graf kuadratik. Just now kalau dia ialah linear, kita tahu Y sama juga dengan X tu linear. Y sama juga dengan X campur 5 ialah linear. Kalau kita ada Y sama juga dengan contoh X campur 2/3 pun linear juga. Kenapa saya kata ini linear? Sebab dia ialah X je ni, X kuasa, subhanallah. Okay, sebab kenapa? Sebab Y sama juga dengan X kuasa 1. Yang tadi ialah Y sama, yang tadi tu ialah Y sama juga dengan X campur 5. Pun linear juga. Kenapa? X kuasa 1. Tadi yang lagi satu tu, if I'm not mistaken, it is Y sama juga dengan X campur 5/2 contohnya. Okay, kenapa yang ini linear juga? Sebab dia kuasa 1. Semua X ni kuasa 1. When it is
power of 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1 dia ialah linear. Okay, other than that, if it is greater than 1, it will be polynomial graph, polynomial function. Okay, so polynomial function dia punya bentuk macam ni. Bentuk dia macam ni. Contoh kalau kita ada polinomial, selalunya kan kita nampak kan Y sama juga dengan lepas X kuasa 3 kita belajar kan. Lepas tu mesti something on 2 X kuasa 2. Lepas kuasa 2 campur dengan 5 X. Lepas tu campur dengan 6 contoh Lepas kita nampak kan ini ialah graf polinomial kuasa 3. Yang paling besar dia 3, betul. Then it will right, maksudnya kalau kita tulis, selalunya orang akan tulis kuasa 3, lepas tu kuasa 2, kuasa 1 dan ini ialah kuasa kosong. Apa-apa kuasa kosong dia akan jadi 1 kan. Macam ni lah bentuk dia. Yang paling besar N, lepas tu N tolak 1, 2, macam ni. Kes kita ni 2, lepas tu dan seterusnya sebagai last kali ni mesti dapat satu nombor. Macam tu. That's the polynomial punya representation. Okay, where N is a non-negative, yang bukan negatif, sama ada 3, 2, 1 ataupun 15, 14, okay apa-apalah yang bukan negatif. Lepas tu and the number are constant. Yang A ni semua constant. Constant tu ialah nombor. Contohnya kalau yang depan ni ialah 1, yang ni ialah 2. Lepas tu 5, lepas tu A tu semua represent a number called the coefficient of the polynomial. Okay, for example this, equation this, which is fx is equal to x square, x element of R. Back to the number system just now, real number, x element of real number. So any number. So this is the quadratic graph. Okay, so quadratic graph ni kalau ada orang yang dia tak ingat pun quadratic macam mana, still can get this graph by using table. Maksudnya x kita berapa, y jadi berapa. Kalau x1 1 kuasa 2 ialah 1, x2 2 kuasa 2 ialah 4. Okay, still can get this graph by using this table. Kalau orang dia memang tak ingat tapi dia tahu dia fundamental concept of graph is write a table first. Okay, so dia selamatlah dekat situ. Okay, so this is the type of quadratic graph. Then this is yang quadratic tadi tu dia tak semestinya quadratic je. Dia ada cubic, x kuasa 3, x lepas tu ada graf x kuasa 4, ada x kuasa 100 pun. Bila kita dah kepada kes-kes yang besar. Okay, that's what we call polynomial. So next is the type of power function. Power function, kini lah power function ni. Contohnya ini is power function ni one type of polynomial juga, x kuasa 3. X kuasa 3 ni polynomial lah ni. Okay, so sekarang how to draw this? Okay, kalau tu back to the basic concept which is draw. Write down a table first. Bila kita dah tulis, kita tahu x kuasa 1, 1 ialah 1 kuasa 3 ialah 3. Lepas tu bila 2 kuasa 3 ialah berapa? 2 kali 2, 2 kali 2. Maksudnya 2 kali 2 kali 2. Maksud tu 4, 4 kali 2, 8. So something around here. Nanti dia akan terus plot ke atas. Dan bila dia negatif pula, dia akan satu plot gambar rajah yang terus ke bawah. That's the graph of power function. Sambil-sambil saya terangkan graf setiap function ni, saya terangkan macam mana nak lukis kan. Okay, so exponential function. What is exponential function? Exponential function is something when we have this number a, when we have this number a kuasa x, this is what we call exponential. Okay, kalau selain tu, kalau kita ada 5 kuasa x tu pun exponential function lah. And usually kita boleh nampak exponential function ni dekat kita guna E. E ni berapa sebenarnya? E ni ialah represent macam pi kan? Macam pi. Pi ialah 3.142. Kalau E ni kita nak tahu berapa, cuba tekan kalkulator E kuasa 1. E kuasa 1 berapa? Cari E sekarang guna kalkulator.
E kuasa 1 ialah 2.7188. Okay, that's the E number. Exponent number ni. Exponent ni kita panggil exponent. Kalau kita ada function macam ni kita panggil exponent X. Okay, so exponent X ni ialah 2.71828 dan seterusnya kuasa X, dan X ialah element of real number. Kalau kita plotkan, this is the bentuk dia punya graph macam ni. Okay, so next is logarithmic function, logarithm function. Logarithm kita belajar log. Okay, log E. Okay, tekan calculator pun boleh dapat juga. Kalau kita contoh log A ni ialah contoh log 10 kan, 10 log 10 1. Kita boleh tekankan kalkulator, cari fungsi log asas 10 1 berapa, asas 10 2. Kalau X ni ialah asas 10, kat sini A dia 10 kan, so kita boleh plotkan dia. Kalau log ni ialah natural logarithmic function, log ni ialah log asas E, maksudnya log base dia ni ialah E just now ialah 2.718 bla 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 tu yang tu tau. Okay, itu kita wakilkan sebagai log. Kalau kita tengok calculator, dia dekat bawah constant tu. Dekat bawah constant tu ada ln. Itu bukan in bentuk yang ni ln. Ln, itu ln. Dekat just now kamu tekan cari eksponen tu kan? Shift eksponen, dekat eksponen tu ialah ln. Contohnya cuba cari ln 1. Ln 1 dapat berapa? Tekan calculator nak tahu dia betul ke tak. Nanti jangan ada masa exam bagi tahu saya punya calculator tak ada ln. Okay, ln 1 sama juga berapa? Ln 1 ialah kosong. Itu sebabnya ln 1 ialah kosong. Maksudnya ln 1 kat sini kosong, tak ada. Okey, lepas tu ln 1 X1 Y dia kosong, tu sebab kat sini. Okey, kalau ln 2 cuba tekan. Jadi dengan berapa? Ln 2. Ln 2 sama juga dengan 0.6. Ln 2 sama juga dengan 0.691314. Okey, itu sebabnya dia ialah dekat sini. Bila dia 2, dia dekat something around. Ya, dia tak sampai lagi 1. Jadi dia dekat sini. Okey, yang tadi tu lah. Maksudnya belum sampai 1 lagi. Okey. So, faham macam mana nak cari log guna calculator. Okay, so for this example, consider X are the following function defined. For what value of X of the following function defined? Contohnya yang ni. Soalan ni macam mana? Soalan ni tanya apa ni? Okay, maksudnya dekat manakah nilai X ni supaya fungsi ni tertakrif? Contohnya kat sini kita tengok fungsi X ni dia tertakrif pada bila? Maksudnya bila dia tertakrif, maksudnya bila kita ada graf tu kita boleh plotkan di sepanjang kat mana-mana kita daripada negatif infinity sampai infinity, dia tak ada satu benda pun yang dia termiss. Contohnya macam ni kan, kalau X sama juga dengan kosong, dia akan jadi berapa? Negatif 5, betul. Bila X sama juga dengan negatif 100, kita boleh cari lagi nilai. So, bila X sama juga dengan positif 100 pun kita boleh dapat lagi nilai. So, sekarang fungsi ni tertakrif pada X sama juga dengan negatif infinity sehinggalah infinity. Ataupun kita boleh represent dia sebagai X tu boleh jadi apa-apa nombor element of real number. Okay, that's the answer. Maksudnya supaya fungsi ni tertakrif, maksudnya X tu apa-apa nombor, fungsi ni still ada nilai. Contohnya yang kedua ni, kita tahu bahawa
Dekat mana yang dia tak tertakrif? Okey, kalau kita ada pecahan macam ni, kita tahu bahawa pecahan dia tak boleh ada satu nombor yang per dengan kosong, betul tak? Contohnya 1/0. Tekan kalkulator, dapat apa? 1/0. Akan dapat max error kan? Actually, dia tak tertakrif dekat situ. Kita tak boleh dapat satu titik yang kita nak plotkan. Jadi unsur dekat bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Bila dia tak boleh sama dengan kosong, so our x tak boleh x tolak 2 tak boleh sama dengan kosong. Bila macam tu, x dia tak boleh sama dengan berapa? Negatif 2 bawa sebelah ialah tak boleh sama dengan 2. Kenapa? Bila 2 tolak 2 akan jadi kosong kan? Jadi untuk fungsi fx ini, dia tak tertakrif pada x sama juga dengan 2. Maksudnya nombor lain semua dia tertakrif. Maksud bila kita letak 1 kat sini, 1/-1 kita boleh plotkan. Dia tertakrif, dia ada nilai. Bila 1/5 tolak 2, kalau x5, 5 tolak 2 ialah 3 kan. Okey, 1/3 dia ada nilai. So dia tertakrif. Cuma bila 1/2 tolak 2 which is 1/0 dia tak tertakrif. Sebab 1/0 pun kita tak boleh dapat satu nilai. Okey. So sekarang untuk yang ini, kita tahu x dia tak boleh sama dengan 2 ataupun kalau orang tu dia dah advance sikit, bukanlah advance ke, kalau dia tak nak tulis yang ini pun dia boleh tulis x ialah something yang daripada negatif infinity sehingga dia boleh tulis juga sebagai x infinity sampai 2 tak termasuk 2 union daripada 2 ke infinity. Yang ini juga betul. Ataupun dia boleh tulis x is element of R. Dia ialah element of R kecuali untuk x sama juga dengan kecuali macam ni? Dia tak boleh, x tak boleh sama dengan 2. Macam itulah. X element of R, bukan kecuali lah dekat situ. Dan samalah dengan yang ni. Dia tak sama dengan 2. Macam itulah notation dia lah kalau kamu nampak. Okey, yang ini sebenarnya apa? Dia kata supaya fungsi ni tertakrif. Ini sebenarnya konsep ni dia cakap apa? Ini ataupun kita boleh kata dia sebagai domain. What is the domain of x? The domain of x ialah semua real number. Domain tu ialah supaya fungsi ni tertakrif, ada nilai, ialah semua nombor x element of R. Okey, yang ini juga domain untuk fungsi ini ialah x tak boleh sama dengan 2. Yang lain boleh. Macam tu. Okay, that's the concept of domain. Nanti kita tengok latihan-latihan ni. Kita panggil sebagai function define ni, kita panggil sebagai domain juga. Okay. Tengok contoh nanti ya. Okay, new function from all function. Transformation of function, combination of function, composite function. Okay, what is this? This is the transformation of function. Okay, when it's come to transformation of function, maksudnya fungsi kita tu dia bergerak. Maksudnya graf, kalau fungsi bergerak kita tak nampak kan, tapi kalau graf, daripada graf tu dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah tu dia transform into a new place. That what we call is a transformation of function. Contohnya kalau kita ada y sama dengan fx campur c, fx campur c, maksudnya bila dia campur graf tu akan pergi ke atas. Kalau dia tolak c, dia akan turun ke bawah. Dan bila x tu dekat dalam dia, x tu tambah c, dia akan bergerak ke kiri. Bila x tu tolak c, dia akan bergerak ke kanan. Tapi kalau orang tu dia tak hafal yang ini, property yang ni, okey, maksudnya dia tak hafal macam mana bentuk macam ni akan bergerak ke mana-ke mana, is okay as long as he know how to draw a graph from a table.
It's no problem. Okay, that's the basic thing, which is kita ada equation. Kalau dia suruh lukis graph, equation to the table, then we plot the graph. That's the basic thing. Okay, if we don't remember this, it's okay. But here, for the transformation, yang ni lah yang dia cakap tadi. Maksudnya when it is X campur C, graph yang asal yang dot 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 ni, yang dash 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 ni, yang asal. Bila kita kata dia tambah C, dia akan naik sebanyak C kali. Maksudnya sebanyak skala C itulah. Okey, bila kita kata dia tolak C, dia akan turun sebanyak C. Okey, macam ni juga. Bila kita kata dalam X tu, dia tambah C, dia akan shift to the left sebanyak C. And when it is minus C, it will shift to the right sebanyak C itulah. Okay, so ni vertical and horizontal shift. Okay, for this example, okay, kalau kita tak tahu macam mana nak lukis graf ni, fx sama juga dengan modulus. Ini simbol modulus modulus x. Okay, kalau kita tak tahu macam mana nak lukis, it's no problem. First, we have to draw a table. Okay, so here is not y, it is fx. Draw a table first. Okay, tapi lama-lama bila kita dah tahu modulus ni macam previously dalam kelas yang saya kata yang form 1 yang 0.666, kalau kita dah biasa guna, kita dah tahu modulus bentuk dia macam ni. Kalau kuadratik bentuk dia macam ni, tak ada masalah. Ini ialah pada orang yang mula-mula nak belajar graf kan, dia tak hafal lagi bentuk-bentuk graf. Okay, so dia kata fx element, okay, X ini modulus. Okay, so sekarang kita tak tahu X tu berapa. So kita boleh wakilkan lah sebab kita nak tahu kalau negative side bentuknya macam mana, positive side bentuknya macam mana. Kita boleh lukis dia dalam bentuk, okay, kita ambil yang paling kecil kat sini, negative 3, negative 2, lepas tu negative 1, 0, okay, 1, 2, 3. Okay, now how, okay, when it is negative 3, 3 masuk dalam modulus dapat berapa? Dapat 3. Kenapa? Sebab modulus ni dia akan jadikan nombor negatif tu kepada positif. Okay, so when it is 2, negative 2 is 2, negative 1 is 1. When it is 0, it is also 0. And when it's positive, it remain positive. Okay, so now when we draw a graph, for this, okay, bila kita lukis graf ni, dia akan jadi graf. Okay, yang ni kan nampak tak negatif 3. Okay, dia akan dapat, okay, kalau yang ni, yang sebelah sini dia akan terus, contohnya dia akan terus naik. Dan di sebelah sini pula, graf ni daripada 3, dia akan terus turun. Nah, macam tu, dia akan dapat something yang macam ni. Okay. Betul tak bila kita draw? Maksudnya bila dia negatif 3, contohnya bila dia negatif 3, dekat sini akan dapat titik dia akan diplotkan dekat sini, dia ialah 3. Okey, bila dia negatif 2, dia ialah 2. Bila dia 1, dia negatif 1, dia 1. So kita dapat graf yang macam ni. Okey, bila kita dapat graf yang macam ni, okey, yang ni selesai. Okay, use the graph yang ni untuk dapatkan graph yang ini. Okay, so now we know that for fungsi macam ni, bila dia tolak 4 di luar yang fx tu, fx yang ni kan, bila dia tolak 4 bermaksud dia akan bergerak ke atas ke bawah. Okay, so untuk yang ni dia akan bergerak ke bawah sebanyak C. C tu ialah 4. Okay, so sekarang kita tahu dekat sini bila dia daripada kosong dia gerak ke bawah, dia dekat negatif 4 ni lah. Okay, so kita boleh gerakkan. Okay, dia yang ni, dia gerak. Semua akan turun ke bawah sebanyak 4. Dia akan dapat satu fungsi yang ke sebelah sini ialah yang macam ini. Okay, anggapkan dia betul lah ni, cantik lah ni. Okay, so sekarang kalau ada orang, dia macam, betul ke aku buat ni, ke bawah ke atas ke, dia boleh check balik. Dia boleh check macam mana, kita lukislah dia punya table balik. Maksudnya, X just now and GX dekat bawah. Okay, so sekarang kita boleh check. Okay, kalau yang X dia negatif 3, okay, negatif 3 kat dalam ni akan jadi positif, betul? So, dia akan jadi 3. 3 tolak 4 ialah negatif
1. Bila dia negatif 3 kat situ, yang ni saya punya graf ni skala dia tak betul lah ni. Okey, tapi anggapkan betul lah ya. Maksudnya okey, bila dia ialah negatif 2 akan jadi 2 tolak 4 akan jadi okey, negatif 2. Okey, negatif 2 tolak 4 akan jadi negatif 2. So bila dia negatif 1 letak dekat dalam ni, X akan jadi 1. 1 tolak 4 ialah negatif 3. Dan yang bila dia kosong, kosong tolak 4 akan jadi negatif 4. Nampak tak? Dia akan kat bawah ni negatif 4. Yang lain akan ikut turun sama. Yang sama juga yang sebelah ni. Kalau dia 1 tolak 4 ialah negatif 3. Okey, kat sini. Okey, boleh plot lah dia ke bawah. Yang ni ialah how to check. Kita tahu dah konsep graf kan. Okey, betul lah aku punya ni. Bila dia tolak 4, dia gerak ke bawah. Okey. So now, when we have question like this, okay, how can we draw? Okay, anggapkan kita dah, konsep graf tu kita dah faham yang daripada table ke graf. So sekarang kita dah hafal dah. X kuasa 2, graf apa? Graf kuadratik. Okay, bila dia graf kuadratik bentuknya macam mana? Macam ni kan? Okay, bila dia graf kuadratik macam ni. Okay, so now we notice here yang dalam X ni yang tambah 2. When it is tambah 2 yang dalam X ni bermaksud dia anjak ke kanan ke kiri. Okay, yang ni kalau kita tak hafal lagi, dia anjak ke kanan ke kiri. Okay, kalau dia tambah maksudnya dia anjak ke kiri sebanyak. Kalau dia kosong kat sini dia akan jadi neo titik je negatif 2. Okay, dia akan beranjak ke situ. Faham Maksudnya dia akan bergerak kalau daripada 0 ke 2, kalau kat sini ialah titik ni ialah 2, dia akan pergi ke 0, dia gerak. Macam tu. Okey, kalau nak tahu yang kamu punya bergerak ke tidak ni betul ke salah, draw balik table. Draw table, so kita tengok our plotted here is same like the thing inside the table or not. Okey, kalau sama bermaksud betul. Kadang-kadang kita confuse bila dia tambah dekat dalam ni dia gerak ke kiri. Tapi bila dia, kalau X kuasa 2 tambah 2 di luar X tu dia akan jadi gerak ke atas sebanyak 2. Dia akan jadi new graph here. Dia akan gerak kedua ke atas. Yang ini. Ingat kalau X tolak 2 dia akan gerak ke bawah. Gerak sebanyak 2 ke bawah. Maksudnya kat sini negatif 2 dia gerak ke bawah. Macam ni. Okey. Kalau ini ialah untuk X kuasa 2 tolak 2. Okey. Yang ni lah dia punya transformation of function. So if anybody tak boleh nak hafal, tak ada daya nak hafal ke apa ke, back to the basic of the graph function is draw a table first, then we plot it. So then we get the new place of the graph. Okay, so now we go to the, okay, this is what we call transformation yang ni, reflecting and stretching. Whether it will reflect to the, maksudnya contoh reflect, maksudnya kalau saya contoh kita ada graf macam ni, macam mana keadaannya supaya dia boleh reflect. Reflect maksudnya dia reflect ke bawah pula. Contoh kalau kita ada graf, kalau stretching ni maksudnya kalau kita ada graf just now yang macam ni, macam mana pula dia boleh stretch, maksudnya dia boleh kembang jadi macam ni pula. Yang ni ialah kita punya rumuslah. Kalau dia negatif fx, dia akan reflect kepada x axis. Kalau negatif x tu dekat dalam kurungan ni, dia akan reflect to the y axis. Kalau c dekat luar, maksudnya dia akan stretch c dekat luar. Kalau nilai c tu di antara 0 sampai 1, dia akan stretch. Kalau nilai c tu ialah lagi, maksudnya besar, dia akan shrunk. Contohnya kalau macam ni pula, horizontally stretch. Okay, kalau yang ni kat luar, vertically compress. Okay, kalau macam ni pula, ada C pula kat dalam tu, it will horizontally compress by multiplying of its y coordinate by C.
So it's okay. Kalau macam tak boleh nak hafal ni tapi basic konsep lukis table tu kamu dapat, kamu still boleh lukis graf tu. Okay. Kalau boleh nak hafal yang ni dan kamu tahu type-type dia bila macam ni, itu lagi mudah lah, lagi masa kamu dah jimat lah bila jawab exam tu. Okay, so now if we have this, macam mana kalau kita lukis yang ni, yang graf asal dia square root of x, macam ni kita nak tahu graf square root of x ni? Macam mana kita punya lukis, okay, kalau kita tak tahu, saya pun tak ingat ni, x, fx. Macam ni kita nak dapat graf x, fx. Okay, kita tahu bahawa our x ni, x ni kalau dia punca kuasa, dalam ni tak boleh nombor negatif kan? Okay, so when it can be number negative, so dia start with 0. Kenapa dia bukan nombor negatif? Try lah kalau negatif 1, okay, punca kuasa kan kita tak dapat kan? So sebenarnya itu ialah complex number. Okay, when 0, okay, punca kuasa 0 berapa? Punca kuasa kosong ialah kosong. Bila punca kuasa 1 ialah 1. Punca kuasa 2 ialah berapa? Punca kuasa 2 ialah 1.4. Okay, 2 ialah 1.4. Okay, bila dia ialah punca kuasa 3 ialah berapa? Punca kuasa 3 ialah 1.7. Alah, subhanallah. Okay, bila tadi ialah x, lepas tu fx. So kat sini ialah kosong, dia kosong. Bila dia 1, dia 1. Bila dia 2, dia ialah 1.4 kan? Bila dia 3, dia ialah 1.7. Bila dia 4, dia ialah 2. Okey, kita boleh nampak bentuk dia macam mana. Bentuk dia akan jadi, grafnya akan jadi macam ni. Okay, this is our x. This is our x just now. Then our fx tu ialah, okay, sekejap. Fx tu ialah something fungsi yang macam ni kan? Fungsi yang macam ni. Dia akan macam tu. Ni ialah graf fx. Okay, bila kita plotkan yang ini, dia dalam bentuk macam ni. Okay, dan bila kita ada ni, negatif fx, dia dekat luar. Macam mana? Dia dekat luar fx. Okay, kalau dia dekat luar macam ni, just now dia kata dia ialah it will reflect to the yang ni kan? Yang ni, bila dia kejap so kita stop sharing pula. Okay, so sekarang square root of x. Okay, so sekarang yang ni kalau kita buat, okay, dia akan reflect dekat mana? Sekejap. Back to our share content just now. Sorry. Okay, so sekarang dia akan reflect dekat mana tu? Dia akan, okay, graf dia akan jadi macam ni. Okay, yang ni fx kan just now? Fx, okay, fx kita tu yang ni. Yang ni. Ni graf dia akan lebih kurang macam ni. Okay, dia akan terus naik macam tu. Okay, yang ni ialah fx. Okay, bila dia negatif x dekat situ, dia akan reflect to the x axis. Dia akan pergi ke sini. Okay, kejap saya padam. Ambil pada lain lah. Okay, contohnya yang ni. Okay, ini ialah gx kita.
dia reflect dekat x-axis. Kalau dia dekat dalam kat situ negative x, dia akan dapat yang ini. Dia akan reflect kepada y-axis yang ini. Okey, ini ialah hx kita. Okey, nak tahu yang ni betul ke tak? Cuba lukis table. Okey, garis. Dapat tak garis yang bawah ni? Lepas tu dapat tak garis yang ni? Ataupun kalau kita nak mahirkan yang guna yang tadi yang ni kan? Yang ni. Okey, boleh kita tengok. Okey, betul tak? Okey, yang ni reflect to x-axis. Maksudnya ke bawah. Okey, yang ini ialah reflect to y-axis. Maksudnya ke kiri. Okey. Dan kalau macam ni, nampak tak? Kalau yang ini, dia kata kuasa 2. Kalau kita tengok rumus balik. Kalau yang ni kuasa, yang dia kuasa darab dengan 2. Kalau ini darab dengan 1/2. Yang kecil daripada 1 kan, 0.5 kan? Okey, macam mana? Kalau kita tengok balik rumus yang tadi tu, kalau kita nak guna rumus ni, maksudnya it's something related to this pattern, right? So, kita tahu bila dia C tu, C tu besar, bentuk dia macam mana. Kalau C tu di antara 0 dengan 1, 0.5 kan 1/2, bentuk dia macam mana. Maksudnya dia kata dia will stretch. Kalau dia ialah besar, it will shrunk. Okay. So sekarang yang ni kita nak apply to this. Contohnya yang ni, maksudnya kalau kita ada graf yang ni lukis. Okay, x kuasa 2. Yang ni ialah, sorry. Tulis balik lah, kejap. Buruk. Okay, so now if we have this, macam ni, okay, so sekarang kalau x kuasa 2, graf yang asal yang ini graf yang asal yang ini, x kuasa 2, yang ni ialah graf fx, okay, so if we want to draw the gx, okay, so now gx will be, nampak tak? Kali dengan 2 tu kan? Kalau dikali dengan 2, kita boleh sebab dia macam, okay, dia akan menguncuk macam tu. Ni ialah gx, ikut yang tadi lah, nota tadi lah. Okay, kalau dia setengah, darab dengan 0.5, dia akan jadi satu graf yang stretch maksudnya dia akan mengembang. Something macam ni. Ini ialah h x. Okay, ikut nota tadi lah. Okay, kalau orang tu dia tak tahu, back to the basic which is draw a table first. Okay, so this is example 5. Okay, so now this is combination of function. Function pun boleh juga kita buat dalam bentuk, kita boleh tambah, kita boleh tolak. Okay, contoh kita ada macam ni. X kuasa 2, 2x tambah 6. Kalau fx campur gx, dia dapat apa? Yang ni. Dia akan dapat x kuasa 2 campur 2x campur 6. Kalau fx tolak gx, dia akan dapat apa? Sama juga dengan, yang ni dia quite tricky. Kena hati-hati, x kuasa 2 tolak semua yang gx ni, bila dia tolak kena ada kurungan. Sebab dalam tu ada dua sebutan tu kan, 2x campur dengan 6. Okey, bila dia tolak macam ni, okey, dia ialah x, okey, yang ni saya terangkan yang ni pasal yang ni okey, dia ialah x kuasa 2 tolak 2x tolak 6. Okey, yang ni jawapan dia. Okey, macam tu juga untuk seterusnya, fx bahagi gx. Kalau fx bahagi gx macam mana? Fx bahagi gx dia sama juga dengan x kuasa 2 bahagilah dengan 2x tambah 6. Kalau fx darab gx, dia ialah x kuasa 2 darab 2x tambah 6. Iaitu dia akan jadi x kuasa 2, kalau macam ni kita kena darab ke dalam, iaitu akan jadi 2x kuasa 3 plus 6x square. Okay, so this is the final answer bila dia multiply. So we have to do expand. Kembangkan. Okay.
So this is what we call composite function. What is composite function? Composite function is inside, kalau kita ada macam ni, inside F tu ada G. Maksudnya F composite G. F composite G. Bermaksud inside F there is G. If we have G composite F, it is G, and inside G there is F. Macam ni. Okay, macam ni lah. F composite G. Maksudnya kalau F tu composite G, dalam F tu ada G dulu. G ni akan masuk dalam F tu dulu. Okay. Okay, so now, for example this, how can we calculate this? Dalam lecture kita nampak contoh sikit-sikit tapi nanti dalam tutorial kita buat latihan yang banyak. Okay, ini sama juga dengan F composite G. Okay, so now we solve it by using F. Inside F there is G. Okay, so now we have this. First is replace our term inside the bracket first. Okay, so now F, dalam F tu ada G. G apa? Ialah 2 tolak X. Okay, so now if we have our F is 3X plus 1. Okay, so our F is 3X plus 1. Meaning that 3 here and we have X, right? So X is normal X only, but X will become 2X, 2 minus X. It is 2 minus X. Sebab replace tempat X dekat sini kita replace dengan 2 tolak X. Okay, tambah 1. Okay, yang ini sama juga dengan kembangkanlah. 6 tolak 3X tambah 1 sama juga dengan 6 tambah 1, 7 tolak 3X. Okay ya. Kadang-kadang kita nampak mudah tapi ada kawan yang dia tak kuasai lagi benda ni. Okay, so kita go through satu-satu. Okay, so now solve this. Okay. Another one is how can we solve this? Okay, G composite F. G composite F. Okay, sorry G composite F bermaksud dalam G tu ada Fx kan? Okay. Lepas tu macam mana kita nak selesaikan ni? Ini sama juga dengan G, dalam G ada Fx. Our Fx is 3x plus 1. 3x plus 1. So here it become our Gx 2 minus x. So now Gx inside this is no more x but it is 3x plus 1. So our Gx will become 2 minus inside this x we replace all this 3x plus 1 which is it will become 2 minus 3x minus 1. So it is, okay saya punya jawapan kat sini ya. It is, okay, it is, okay, 2 minus 1 is 2 minus 1 ialah 1 kan? 1 minus 3x. So, selesai. Boleh faham? Nanti kita tengok lagi example. This is composite function. Composite function kan? Macam ni lah. Kalau F dalam tu ada 5, so it will become dekat Gx ni 5. 5 tolak Gx ni 5 tolak 1 ialah berapa? 4. Okay, so nilai 4 ni masukkan dekat dalam Fx. 2 kali 4 akan jadi 8. Boleh faham ya? Contohnya yang kedua, kalau Gx tu X dia 7. 7 kan tinggal kat sini. 7 tolak 1 akan jadi 6. Lepas tu kalau 6 masukkan dekat dalam Gx tu 2 kali 6 akan jadi 12. Sama juga dengan bawah ni. Kalau X ni ialah 3, jadi 3 masuk dalam sini. 3 tolak 1 ialah 2. 2
So fx tu 2 kali 2 akan jadi 4. So this is what we call a domain of gx. Dan ini ialah range untuk gx, but it will become the domain for fx. And this is the range of fx. Okay. So how can we solve for this? Okay, so sekarang kita ada ni. Find f composite g and determine its domain and range. So first find f composite g. F composite g, it will become f, dalam dia ada g x. Okay, so now it will become f. Okay, so g kita apa? 2 tolak x kan? 2 tolak x. Okay, so now it is 2 tolak x ni g. Okay, so letak dia dalam ni. Dia ialah 3. Yang tadi ni lah. Lupa dah jawapan dia berapa. 2 tolak x plus 1. Sebab sekarang ni kita gantikan dekat tempat x ni dengan 2 tolak x. Okay, so now dia akan jadi 6 tolak 3x. 3 tambah, okay. Tolak 3x tambah 1. Dia akan jadi 7 tolak 3x. Tapi soalan ni tak berhenti dekat sini je. Dia suruh find first. Then we have to determine its domain and its range. Okay, for this, we know that our domain will be, domain tu ialah supaya fungsi ni tertakrif just now. So, supaya our f define, fg define, so that our x ni apa nombor dalam ni? Maksudnya kita tahu yang ni ialah dalam bentuk linear kan? When it is a linear function, so our x domain can be any number. Our domain boleh jadi apa-apa nombor. Contohnya yang ni domain lah. Our domain ialah x tu ialah real number. Kenapa saya kata real number? Sebab dia letak 100 pun boleh, negatif 100 pun boleh, negatif 20 pun boleh jadikan. Okey, kalau untuk range pula, kita nak tahu nilai f composite g ni. Kalau kita wakilkan dia sebagai y ni kita nak tahu nilai y ni berapa. Contohnya kalau graf kan, kalau graf, contohnya graf macam ni, graf, kalau kita ada fungsi macam ni, contohnya kalau kita ada fungsi macam tadi kan, macam ni kan. Okay, kita tahu our domain refer dekat x ni. Maksudnya x ni boleh jadi nombor apa-apa daripada x ni boleh domain kita refer dekat domain domain ialah x punya axis tu. X axis ni kita tahu yang ni boleh jadi apa-apa nombor kan, kat sini kan boleh jadi apa-apa nombor dekat x. Dia tertakrif. So that kita boleh takrifkan x tu ialah element of R, real number, ataupun daripada negatif infinity. Dan range yang ni, range ialah kita refer, kalau range kita refer dekat paksi y. Y dia berapa? Kalau yang ini kita tengok dekat y dia ialah dia tak ada negatif number kan dekat sini. Y dia boleh jadi apa-apa nombor daripada y dia ialah nombor yang kat sini kan atas je. Dekat bawah tak ada kan? Kat bawah tak ada nilai y kan? Okay, so range dia yang ni, kalau untuk case yang ni, range dia ialah daripada 0 ke infinity. Nampak tak kat situ? Daripada 0 ke infinity, daripada 0 ke infinity saja. Dia tak ada nilai dekat bawah ni, tak ada apa-apa. So, ingat, domain ialah nilai x, apa-apa x. Macam yang ni, nilai yang ni, apa-apa x yang kita masukkan dalam ni, dia tertakrif. Tetapi bila dia kata range, when we ask about range is the value of y. Kalau macam ni, dalam equation ni, kita tak ada graph, macam mana tahu value of y? Kalau kita nak tahu value of y tu, kita boleh dapat dengan apa dia nilai y tu. Maksudnya value of y kita boleh cari dengan cari inverse ni lah. Maksudnya y sama juga dengan 7 tolak 3x. Lepas tu now we try to solve this negatif 3. Okay, so kalau kita bawakan sebelah kiri, dia dah tak jadi negatif. So dia ialah
Negatif 3 bawa sebelah kanan. So dia ialah 7 tolak Y. So X sama juga dengan 7 tolak Y per 3. Okey, jadi Y yang ini pun kita nampak dia dalam bentuk macam ni. So Y yang ni range dia ialah daripada, range dia pun sama juga. Kalau yang ni range dia ialah yang ni tadi kan, tadi domain dia ialah, domain dia X dia element of R kan, dan range dia refer dekat Y tu akan jadi element of R juga. Dia boleh jadi apa-apa nombor juga sebab dia dalam bentuk linear macam tu. Dia boleh jadi apa-apa nombor juga range dia. Macam tu juga yang ni, as long as if it is linear, dia bukan dalam bentuk X tolak 2 macam yang mula-mula tadi. So it can be any number. Kalau yang ni ada masalah sikit, X tak boleh sama dengan kosong yang ni. Jadi X yang unsur bawah ni tak boleh sama dengan kosong, jadi X tak boleh sama dengan 2 kalau bentuk macam ni. Yang ni saya akan tekankan dekat dalam tutorial ya, macam mana nak cari domain dengan range. Okay, so seterusnya, properties of graph or function. All form relation can be represented on coordinate. To test if graph displays is a function vertical line draw. Okay, so it is, kalau dia sekali dia ialah graph fungsi. Contohnya macam ni ayat ni macam ni. Kalau kita ada graf je, macam mana kita nak tahu dia fungsi ke tidak? Okey, contohnya kalau kita ada graf macam ni, kalau kita draw satu line dekat mana-mana, contohnya dia draw dotted line yang ni, dia akan bersilang sekali dekat graf tersebut, dia ialah graf fungsi. Tetapi untuk yang ini, bila kita draw a dotted line dekat mana-mana, tetapi ada satu tempat dia bersilang 2 kali. So this is not a graph of function. So for this example, ini ialah graph of function because it will intersect 1 times. Okay, for this it's intersect 2 times, so this is not a graph of function. So for inverse pula, macam mana nak dapat inverse? Inverse ni ialah yang kalau dalam fungsi dia punya notation tu dia ada kuasa negatif 1 tu. That's the inverse. Okay, suppose y is fx, then y, apa dia y inverse? Apa dia inverse tu? Contohnya macam ni, y ialah fx dan y tu ialah dalam bentuk macam ni. So sekarang nak cari dia punya inverse, cuba dapatkan our x tu. Okay, from here to here, kita pindahkan negatif plus 32 into left hand side, dia akan jadi y tolak 32. Dan dekat sini kita pindahkan yang persamaan yang ni pergi ke kiri, yang ni pergi ke kanan. So kita pindahkan yang ni, 5 akan jadi kali 5 dan 9 ni kali akan jadi per dengan 9. Okay, sampai sini okay. So kalau kita dah dapat macam ni, kita dah jadikan X tu sebagai perkara rumus. So kita boleh concludekan inverse of Y, ini Fy ni, inverse dia ialah yang ni, Y tolak X. Okay, dan bila kita gantikan Y dalam bentuk X, dia akan jadi, kita replace lah, every time nampak X, Y kita replace. So it become X minus 32. So this is the final answer. Rearrange this equation into this. Maksudnya our X now, please make it our perkara rumus. Okay. So for this, macam ni kita nak selesaikan. Okay, contohnya yang macam ni. Okay, macam mana nak selesaikan? Ini ialah X tolak 3 per 2 dan dia ialah Y sama juga dengan X tolak 3 per 2. Okay, ingat ya, tadi kita nak jadikan X tu perkara rumus. So dia akan jadi, pindahkan 2Y. 2Y sama juga dengan X tolak
3. Okay, so now our pindahkan yang ni X tolak 3 ni sebelah kiri. X tolak 3 sama juga dengan 2Y. So now X is equal to 2Y minus minus pula. 2Y tolak kat sini akan jadi tambah 3. So our final answer will be F inverse X is equal to our Y just now akan jadi 2X tambah 3. So this is the final answer for this. Okay, answer. Okay, inverse ini ialah 2X tambah 3. This is the inverse. Okay, graphical illustration dia yang ini. Inverse tu macam mana? Kalau kita ada fungsi, yang ni yang asal, yang asal. Okay, kalau inverse ialah kita tulis satu dotted line, maksudnya dia reflect. Maksudnya dia ialah terhadap Y sama juga dengan X, dia ialah yang ini. Contoh kalau kita dah lukis graf. Kita dah lukis graf yang macam ni. Okay, kita dah lukis graf macam ni. Okay, so soalannya dia kata cari ini ialah F. Cari F inverse F. F inverse. Maksudnya kita draw satu dotted line kat sini tengah-tengah, dotted line. Tengah-tengah macam ni. Okay. Okay, lepas tu try reflectkan dia. Maksudnya kita reflectkan yang ni, maksudnya dia akan dapat something yang macam ni kan? Okay, so automatically kita tak payah nak kira dah, kita tak payah nak buat table ke apa ke. So kita tahu yang ini ialah F inverse dia. Okay, berdasarkan teori yang ni lah. Okay, so now this is the inverse for this. Contohnya yang merah ni kita punya fungsi asal, kita inversekan dia, kita dapat yang fungsi yang biru ni. Yang ini juga kita punya asal yang purple ni, so kita inversekan dia, so kita reflectkan dia terhadap Y sama juga dengan X, kita dapat inverse. Okay. Kalau yang ini pula, state the domain of the inverse macam mana? The domain of the inverse, carilah dia punya inverse. Inverse dia ialah Y sama juga dengan 1/1 tolak X tambah 2. So sekarang domain untuk inverse dia, kalau yang ni dia kata, kalau contohnya soalan ni dia kata cari domain untuk F. Kalau domain untuk F ialah kita tahu bawah ni tak boleh sama dengan kosong supaya dia tertakrif. So bila dia tak boleh sama dengan kosong jadi bila tak boleh sama kosong, jadi X tak boleh sama dengan 1. So yang ini ialah domain untuk Fx. Tetapi domain untuk inverse pula macam mana? Kita kena carilah inverse dia. So inverse dia ialah okay, selesaikan yang ni. Maksudnya inverse dia ialah Y tolak 2 sama juga dengan 1/1 tolak X. So sekarang ni, okay, now how can we solve this? Yang ini kita pindahkan ke depan, maksudnya Y tolak 2. Kita nak naikkan 1 tolak X ni ke atas kan? Jadi Y tolak 2 sama juga dengan 1. Yang ni dia bahagi, dia akan jadi darab 1 tolak X. Bila dia darab 1 tolak X dekat sini, dia akan jadi 1 kali dengan Y berapa? 1 kali dengan Y ialah Y. 1 kali dengan negatif 2 ialah negatif 2. Negatif X kali dengan Y ialah negatif
XY, lepas tu negatif X tolak dengan 2 dia ialah tambah 2 sama juga dengan 1. Okay, so sekarang our aim is we want to be X tu sebagai perkara rumus kan? Jadi sekarang yang ini akan jadi, so kat sini ada X kat situ. Ini ialah 2X. Okay. X kali dengan 2, 2X lah. Okay, so sekarang dia akan jadi, okay, yang ni akan jadi tolak, yang ni semua tolak X, Y, tambah 2X. Apa yang saya buat ialah saya tinggalkan yang ada X di sebelah kiri, yang lain saya bawa sebelah kanan. Jadi kat sini ialah sama dengan 1. Jadi sama juga dengan 1. Y kat sini tolak Y tambah 2. Kenapa kat sini? Sebab dia positif, bawa sebelah jadi negatif. Ni tambah tolak 2 akan jadi tambah 2. Okay, so kat sini akan jadi, how can we solve this? Dia akan jadi, kalau kita mudah sikit, kita akan buat, kita terbalik lah. 2X tolak X, Y. Saya just nak terbalikkan je supaya positif dan negatif tu dekat dalam. Okay, dia sama juga dengan 1 tambah 2. Dia ialah 3. 3 tolak Y. Okay, so now ni kita nak jadikan X kan. Jadi X ni letakkan dia kat luar, faktorkan kat luar. Dia akan jadi dalam ni ada tinggal 2 tolak Y. Okay, so faktorkan ni Maksudnya kalau nak tahu faktor ni betul ke tak, darab balik. X kali 2, 2X. Okay, X kali Y ialah XY. So dapat balik. Okay, sama juga dengan 3 tolak Y. So sekarang, ni jawapan ni saya letak dekat atas ni lah. Yang ni saya padam. Yang atas ni. Ya. Okay, so jawapan dia akan jadi, yang ni akan jadi X sama juga dengan 3 tolak Y bahagi dengan 2 tolak Y. Okay, so now the question asks about domain to the inverse. So sekarang domain untuk inverse dia kita kena tahu yang Y ni lah. Yang ni, okay. So yang ni dia dah belum bentuk inverse lagi. F inverse X sama juga dengan 3 tolak X bahagi dengan 2 tolak Y. 2 tolak Y pula dalam bentuk X dah. Ni dalam bentuk X dah. Okay, so now we want to find the domain. How can we find the domain? So sekarang kita tahu bahawa dia ada something yang pecahan dekat sini. Pecahan dekat bawah tak boleh sama dengan kosong. Bila yang dekat bawah sama dengan kosong, dia akan jadi math error yang infinite number kan. Kita tak boleh plot dan it's undefined. Okay, to know this domain, okay, so meaning that 2 minus X cannot be equal to 0. It's not equal to 0. So now please solve this. Our negative X is not equal to negative 2. Pindahkan sebelah kan. So our X will not equal to 2. So boleh faham maksudnya kalau kita letak 2 letak dalam ni, 2 letak dalam ni, dia akan jadi 2 tolak 2 kan kosong. So nanti persamaan ni akan jadi per kosong macam tu. So tak boleh lah. So sekarang our domain will be X is not equal to 2 for the inverse. Okay. This is, okay. Function with no inverse. Okay. Fungsi yang bukan, yang tak ada inverse ialah, okay, an inverse function can only exist if the function is 1 to 1 only. Okay, contohnya kalau kita tengok kat sini. Okay, bila dia 1 to 1,
dia boleh cari inverse. Kalau contohnya kalau kita ada tadi kan kita ada one to one. Kalau kita ada graph yang macam yang macam ni kan tadi, kalau kita cari dia punya inverse kan, dia dapat satu graph yang macam ni. Okey. Tapi kalau dia fungsi yang bukan satu ke satu, contohnya kalau fungsi kan dia boleh jadi satu ke satu dan many to one, right? But when it is many to one, so we can't find it inverse. For example, fungsi yang banyak ke satu, contohnya fungsi banyak ke satu ialah kuadratik. X kuasa 2. Kenapa X kuasa 2 ni many to one? Kenapa? Sebab bila kita lukis kat sini, bila dia negatif 2 kuadratik kan X kuasa 2, dia akan diplotkan dekat 4, dan bila dia 2 juga dia akan diplotkan ke 4. Maksudnya many to one, right? Okay, so quadratic is many to one function. Okay, if it is many to one function, we can't find it inverse sebab kita tak boleh dapat reflection point pun. Contohnya kalau kat sini, yang ni kan, dia punya reflection point tadi when X tu sama juga dengan Y kan. Kalau macam ni kita lukis dot-dot dia macam ni kan. Okay, dot-dot dia kat sini. So macam mana kita nak dapat reflection tu? Okay, unless, maksudnya kalau kita ada fungsi kuadratik macam ni, kuadratik tapi dia, maksudnya kita X tu kita letak dah dia punya syarat. X tu ialah positif, X tu ialah Z positif integer. X tu ialah element of Z positive integer. So kita tahu dia sebelah sini saja. So kalau dia sebelah situ saja, dia ada inverse sebab dia one to one. It's consider yang positif je. Maksudnya kita boleh lukis dia punya negative function dia, dia punya inverse function dia ialah yang ni lah. Kita boleh tulis dia punya reflect macam ni. Yang ni ialah inverse dia. So dia boleh jadi one to one dah. Okay, ingat kalau fungsi dia many to one, we can't find inverse. So that's all for today. This is the subtopic, and after this I want you to solve for tutorial 1, and another one is share content yang ni. Okay, nanti saya akan letak yang ni, lecture 1 additional note. Additional note ni sama je dengan lecture saya tadi. Cuma apa yang saya nak dekat situ ada dia punya exercise yang belakang ni. Nanti kita akan bincangkan exercise yang belakang ni. Saya akan letak yang ni juga dekat Ulearn untuk tutorial minggu hadapan berserta dengan tutorial 1 punya tutorial. Okay, so setakat ni saja kuliah kita. Saya harap semua orang dapat faham, dan apa yang tak faham cuba kita bincang dekat tutorial nanti, dan itu je lah. Saya jumpa masa tutorial nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.